Tapi saya nak ringkaskan lagi. Bukan 13 dah rukun solat ni. 3 je. Rukun solat 3 je. Tak kepala kita 3 je sebenarnya. Apa dia 3? Qalbi, qauli, fi'li. Daripada yang tu nanti kita pecahkan. Jadi nak bagi ingat pun dah. Budak-budak kalau kita ajak dia sebut-sebut 13. Allah 13. Nak terduduk dengar 13 kan. Sedangkan dia duduk hari-hari kot. Tak susah pun. Cuma nak perincikannya. Okey, kita kata bukan 13, 3. Apa itu 3? Qalbi, qauli, fi'li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama mengimarahkan masjid ini dengan kita melaksanakan solat secara berjamaah, dan juga kita dapat meneruskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Malam ni saya ingat perbincangan yang saya nak bawa, saya nak bincang dengan tuan-tuan back to basic. Kita nak balik kepada asas basic, iaitu berkaitan dengan solat. Walaupun tiap-tiap hari kita melaksanakan ibadah solat, tapi saya dapati 2-3 hari ni saya dapat banyak persoalan-persoalan tentang solat di kalangan orang yang menuntut ilmu ni, di masjid, surau. Ada yang bertanya kepada saya, dia kata, Ustaz, wajib tak kita baca doa iftitah ketika mana kita menunaikan solat sunat? Jadi soalan tu bagi saya tak apa nak kena dah. Tak kena sebab apa? Wajibkah kita baca doa iftitah? Doa iftitah tu pertama sekali dia tak wajib. Saya tahu maksud dia maknanya kalau kita baca doa iftitah masa solat fardu, contoh tadi solat maghrib, ba'da maghrib tu solat sunat rawatib kita kena baca dah. Tapi soalan dia, wajibkah kita baca doa iftitah masa solat sunat? Saya kata yang pertama bukan nanti solat sunat. Solat fardu pun tak wajib baca doa iftitah. Sebab doa iftitah itu sendiri merupakan sunat dan termasuklah sunat hayat. Sunat hayat ni maknanya kalau kita tak baca pun tak kena sujud sahwi pun. Beza dengan sunat ab'ad. Jadi maknanya apa? Maknanya pertama dia bukan wajib. Yang keduanya dia sunat. Sunat untuk solat mana? Semua jenis solat. Baik solat fardu ke, baik solat sunat ke, tetap sunat baca doa iftitah, kecuali solat jenazah. Itu tak ada. Solat jenazah tak ada doa iftitah. Jangan duk pandai-pandai. Solat jenazah 4 takbir je. Allahu Akbar. Takbir yang pertama akan dipanggil takbiratul ihram. Terus kita baca Fatihah. Lepas takbir yang pertama, takbiratul ihram tu, terus kita baca Fatihah. Allahu Akbar, takbir yang kedua kita baca selawat.
Allahu Akbar, takbir yang ketiga, kita baca doa. Doa kepada si mati. Hak ni kadang fail. Saya uji dulu masa saya umur 20-an dulu. Lama dah saya ingat. 20 tahun lepas. 20 tahun lepas, waktu tu saya umur 20-an. Saya mengajak orang dewasa yang umur 40-an. Allah ni saya 40-an lah. Dulu masa saya 20-an, saya mengajak orang umur 40-an. Allah saya umur 40-an, mengajak orang umur 60-an. Okey lah tu, fair lah. Masa tu saya ingat, saya tanya, saya panggil abang lah, saya 20-an, dia 40-an. Mengajak khusus ni. Mengajak kat universiti. Mereka yang ex-teacher, yang sambung, belajar sebagainya. Saya kata, solat tak jenazah? Tunai tak solat jenazah? Pakai nak mengelak-mengelak, kami jarang. Saya kata, pasal apa? Pahala dia besar. Man syahidal janazah hatta yusalla alaiha falahu qirat, atau kama qala Nabi, kata siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolatkan, dia dapat pahala satu qirat. Satu qirat ni besar mana? Mathal jabal, seumpama bukit, besar pahala. Dia kata kami tak kerti nak baca doa. Rupa-rupanya start tak mana? Fatihah okey, selawat okey, lepas takbir yang ketiga doa. Doa ni tak tahu nak baca. Allahu Akbar. Oleh kerana sikit tu ya tak tahu nak baca, tinggal terus. Rugi tak rugi? Rugi. Rugi tuan-tuan, tak ambil peluang. Pahala banyak. Kalau tak hafal sangat pun, ambil satu perkataan dah. Allahumma ghfir lahu. Dah. Kan tak kerti nak sebut. Allahumma ghfir lahu, ataupun Allahumma ghfir lahum. Ya Allah, ampunkan mereka ni. Ya Allah, ampunkan si mayat ni. Allahumma ghfir lahum. Allahumma ghfir lahu. Ulang tu je lah doa. Tak apa boleh ya. Ulang banyak kali sikit. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Tu je dia ingat. Okey. Takkan nak hafal Allahumma ghfir lahu, tak boleh. Lepas tu tambah lagi, bila dah advance tambah lagi warhamhu. Ulang balik Allah maghfir lahu warhamhu. Allah maghfir lahu warhamhu. Lepas tu satu ketika dah reti dah mahir dah, tambah lagi Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Contohnya. Lepas tu takbir yang keempat bagi salam. Settle. Dia tak ada doa iftitah. Tak ada doa iftitah. Solat jenazah. Solat lain semua sunat tuan-tuan, sunat baca. Sunat makna apa? Kalau baca dapat pahala tambahan, kalau tak baca tak apa. Ada orang tanya saya, Ustaz, selama ni saya duk ingat ke Ustaz takbiratul ihram tu angkat tangan tu. Rupanya ni ahli masjid. Sebab tu malam ni saya terfikir saya nak buat tajuk ni. Sebab apa? Sebab saya kata, kadang-kadang kita lepas pandang. Kita duk cerita isu-isu besar, rupa-rupanya isu yang paling asas yang berkaitan dengan salat yang disebut dalam hadis Nabi, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah di hari akhirat ialah salat. Rupanya salat ni masih lagi tak faham secara yang sebenarnya. Ada yang kata ni angkat tangan tu kata takbiratul ihram. Tak, bukan angkat tangan tu. Angkat tangan tu sunat dia. Rukun salat antaranya takbiratul ihram. Takbiratul ihram hak sebut tu. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Hak angkat ni sunat je. Sebab apa kadang-kadang orang confuse? Sebab kadang-kadang masa ceramah ke atau masa tunjuk ajar kan, orang duk fokus yang ni. Betul angkat tangan ni angkat begini, so angkat begini, so angkat begitu. Duk kira hak ni je. Hak ni sunat je, tak apalah angkat seadanya. Kan? Tapi dia lupa nak fokus kepada sebenar hak rukun tu bukan hak tu. Angkat tangan ni tak angkat langsung, tak apa. Duduk-duduk Allahu Akbar, boleh Yang rukunnya adalah Allahu Akbar. Termasuklah rukun qauli. Tentang. Jadi rupa-rupanya sudut perhati-perhati nampaknya banyak lagi benda yang tak settle. Banyak lagi perkara yang tidak selesai bab solat ni rupanya. Tu belum lagi ada orang tanya saya, Ustaz, saya hari tu terlupa doa kunut. Sembahyang sah tak sembahyang subuh saya? Tu dia. Saya tanya balik, wajib ke sunat?
doa qunut. Sunat kot sah. Kalau sunat ada kaitan dengan sah batal? Tak ada kaitan. Hak berkaitan dengan sah batal ni mana rukun? Kalau tak ada rukun, itu dia. Tapi yang sunat ni tambahan saja. Cuma kita bahagilah sunat ni sunat ab'ad, yang sunat sujud sahwi. Dia tanya pula, saya dah lah tak baca doa qunut, saya tak sujud sahwi pula. Macam mana? Lah sujud sahwi tu pun sunat, dia bukan wajib. Dia masih lagi masuk kategori sunat. So pertama sekali dalam memahami bab solat ni, fokus dulu, fokus. Mana hak rukun? Hak lain sunat tak sebelah dulu. Mana hak rukun? Hak rukun ni membawa kepada sahnya solat. Tak ada rukun ni, tak sah solat. Itu je. Lepas tu berbincang bab sunat ni. Tuan-tuan, sebelum saya terlupa, macam biasalah, siapa-siapa yang ada soalan nak tanya, anda boleh mengemukakan soalan anda melalui WhatsApp ataupun SMS kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang, kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, dialu-alukan. Sebab anda bertanya, kadang orang lain juga dapat manfaat atas persoalan anda itu. Jadi kalau siapa nak tanya, boleh hantar soalan kepada saya di talian 019 324 1364. Ni nombor telefon saya. Nombor ni sejak tahun 1997. Mula saya pakai handphone sampai lah, nombor tak berubah. Kan? Patut Selcom kena bagi hadiah loyalty. Kan? Loyal betul, tak ubah-ubah Selcom tu. Dan tahu saya ada mula pakai Selcom tu saya apa? Tahun 97. Saya balik Jordan 96. 97. Waktu tu saya teka dalam Sarawak. Dia buat gambar burung. Mak burung, syarikat apakah ini? Telekomunikasi. Waktu tu syarikat baru nak naik syarikat ni. Kawan saya ada Selcom, dia kata Selcom. Saya pun tulis dalam Sarawak zaman dulu. Tulis teka kata Selcom. Hantar-hantar nama masuk Sarawak. Dapat. Dapat kat mana? Di PWTC. Dapat apa? Dapat handphone free. Boleh pilih antara Motorola dengan Dencol. Masa tu. Yang Dencol tak famous, Motorola famous. Tapi Motorola tu dia punya besarnya gambar. Tu dia Saya tengok, besar sangat. Kalau ketuk orang pun boleh benjol kepala. Hak Dencol tu kecil sikit. Walaupun nama entah apa-apa tak, ambil Dencol lah. Bila ambil, dapat handphone free. Dia pun tanya, tak mau daftar nombor ke? Itu jadi daftar tu. Dia tak daftar je. Waktu tu orang baru nak start guna telefon. Daftar. Daripada situ sampai lah, tuan-tuan. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Jadi boleh hentak nombor tu, WhatsApp pada saya kalau ada soalan. Jadi sebenarnya bab solat ni pertama sekali, tu belum cerita bab solat-solat sunat tu. Ada orang tanya bab solat witir. Kan? Witir ni bila nak buat betul-betul bila? Ada yang tanya bab tahajud, ustaz, saya tadi ada orang tanya, ustaz betul ke? Ada yang kata kita tahajud ni kita baca masa rakaat pertama tu kita baca Fatihah 7 kali, ayat lazim tak payah baca. Saya pun pening main mana ni. Betul-betul macam ni. Lepas tu ada tanya pula, ustaz, waktu qiyamul lail tu kita nak yang mana dulu? Ustaz sembahyang apa? Lala nak susun tu macam mana dulu? Ustaz taubat dulu ke? Hajat dulu ke? Tahajud dulu ke? Baik, saya nak tanya, betul-betul solat malam ni solat apa? Betul-betul solat malam solat apa? Solat taubat kah? Taubat siang pun boleh buat, betul tak? Solat hajat kah? Hajat siang boleh buat, betul? Solat tasbih kah? Tasbih siang boleh buat. Jadi solat apa? Tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi, daripada sebahagian malam mereka bertahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dia merenggangkan lambung dia ni, mana dia tinggal tempat tidur. Solat. Jadi betul-betul solat malam, solat tahajud. Tahajud boleh buat siang? Boleh tak? Siang dia tak bagi tahajud, dia bagi terkejut. Tahajud ni malam, dia bukan siang, siang terkejut. Tapi hak tadi ni tasbih boleh siang malam, hajat boleh siang malam, taubat boleh siang malam.
Tahajud dah. Sebab tu yang betul-betul solat malam ni, yang kata qiyamul lail tu, kalau betul-betul nak sembahyang satu yang sembahyang. Tahajud. Kemudian witir. Witir juga malam, ada witir waktu siang. Ada. Sebab tu witir ni boleh 3 cara. 3. Yang pertama, kita boleh buat siap-siap lepas isyak. Itu kalau kita rasa kita ni jenis memang kita kenal lah diri kita. Orang lain tak kenal. Kita kenal diri kita. Aku ni dah balik rumah lagi, duduk masjid ni okey ya. Balik rumah lagi, kena makan sikit apa semua. Lepas tu rehat-rehat lagi, kira duduk menguat-menguat lena gitu. Lepas tu mangkit biasanya rombak tubuh orang mangkit. Kalau macam tu kita sembahyang siap-siap lepas isyak. Lepas ba'da isyak tu, kita solat siap-siap witir. Sebab witir antara solat yang Nabi tak pernah tinggal. Hatta dalam sebahagian pandangan dalam mazhab Hanafi katakan wajib. Punyalah pentingnya witir itu. Tapi tak, dia tetap sunat lah, sebab wajib 5 waktu tu je berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Jadi tuan-tuan, kalau kita gamak jenis macam tadi ni, kita rasa diri kita tahulah, kita solat siap-siap lepas isyak. Di masjid. Balik lagi pakai dak dah. Masjid selesai settle semua, balik berasa lega. Satu. Ataupun nombor 2, waktu kedua sebelum tidur. Ni kalau kita biasa sebelum tidur kita akan ambil wuduk. Biasa. Daripada ambil wuduk saja tu, baik kita solat. Ada orang tanya pula, ni cerita betul ni. Ada orang tanya, ustaz, saya ni biasanya kalau ni perempuan tanya ni, perempuan rajin sikit bab ni. Lelaki dia tak tahu pun dia kira tahu, dia tahu pun dia kira tahu. Tu lelaki dia macam tu. Dia takkan tanya Perempuan dia jenis dia tak tahu tanya. Dia kata, ustaz, saya ni bila nak tidur biasa saya ambil wuduk, lepas tu saya tidur jauh pada lelaki, takut sentuh, takut batal sembahyang. Lagi sentuh lagi kata batal sembahyang. Saya tanya dia, ambil wuduk tu bukan nak sembahyang, ambil wuduk nak tidur. Sunat ambil wuduk untuk tidur tu sendiri batal wuduk, bukan nanti nak sentuh. Tidur tu sendiri batal wuduk. Tapi sunat kita berada dalam kesucian itu. Pasal apa duk takut nak sentuh lelaki pula? Kan? Dia takut nak sentuh lelaki dah, takut batal sembahyang dah. Sebab itu wanita haid pun boleh ambil wuduk nak tidur. Dia kata, yalah dia ambil tu bukan nak sembahyang. Dia bukan boleh solat. Dia tak boleh solat, dia haid. Tapi ambil tu sebagai satu kesucian yang mana amalan Nabi tiap-tiap malam sebelum tidur ambil wuduk itu. Tak kisahlah batal tak batal pun. Kan? Tidur tu batal lah, bari-bari lena tu batal dah kalau ikut batal. Tapi tak apalah, bukan nak solat. Tapi sebelum tidur tu solatlah dulu witir. Boleh solat witir sebelum tidur. Berdasarkan kepada hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata apa? Abu Hurairah ni nama dia apa? Saja tanya tuan-tuan. Ni sebab malam ni kita flashback. Kita orang kata, kalau orang tahu kata menerah balik. Benda dah kita tahu dah. Tanya balik. Abu Hurairah nama apa? Abu Hurairah tu nama apa? Nama dia. Buat senyap sunyi. Abu Hurairah tu nama dia bukan Abu Hurairah, itu gelaran. Nama dia Abdul Rahman. Sebelum masuk Islam, nama dia Abdul Syams. Abdul Syams ni maksud dia hamba matahari. Abdul Syams hamba matahari, masa tu tak Islam. Abdul Syams bin Sakhar Ad-Dusi. Bin Sakhar, anak kepada batu. Pak dia nama batu, Sakhar. Bila dia masuk Islam tahun 7 Hijrah, Nabi tukar nama dia apa ni? Nama hamba matahari kan? Nabi tukar kepada Abdul Rahman. Tapi kadang-kadang kita pun tak perasan nama dia Abdul Rahman. Sebab apa? Sebab dia terkenal dengan nama Abu Hurairah. Abu Hurairah ni maksud apa? Orang banyak orang terjemah bapak kucing. Tak tepat. Bukan bapak kucing. Abu tu bapak betul lah. Hurairah bukan kucing. Kucing Hirrah. Hirratun kucing. Hurairah ni anak kucing. Anak kecil-kecil tu, itu panggil Hirrah. Itu panggil Hurairah. Hurair, tasghir daripada Hirrah. Tasghir,
Macam kita kata kitabun ni, kitab. Ni kitab. Kalau kitab kecil ni kutayyib. Kutayyib. Itu dia bagi tasghir. Hirrah kucing. Hurairah anak-anak kucing. Kalau orang putih panggil apa? Kitten kan? Kitten. Bukan abukat, abu kitten. Tapi bahasa Melayu ada tak istilah khusus? Ada tak? Tak ada kan? Bahasa Melayu anak kucing kan? Panjang pula bapak anak kucing. Cuma orang tak faham macam jadi bapak kucing tu. Sebab apa dipanggil begitu? Sebab Abu Hurairah ni dia suka kepada kucing. Bukan bapak lah anak kecil tu. Ni, lengan baju ni, harapkan dia jubah dia. Luah ni kan, luah. Kita ni sempit luah kan. Anak-anak kucing kecil-kecil tu lah bawah lengan baju dia. Dia syok. dia suka. Sampai Nabi panggil dia Abu Hurairah dan dia suka dengan gelaran itu. Sampai hari ni, kita tahu nama Abu Hurairah daripada nama dia Abdul Rahman. Abu Hurairah lah kata, dia kata awsani khalili bi thalas, kekasih aku Rasulullah wasiat pada aku ada 3. Wasiat ni makna apa? Nasihat lah. Sebab ada orang tanya, ustaz, kalau katanya kita ni dituntut untuk wasiat pada anak-anak sebelum kita mati. Saya kata wasiat apa? Wasiat kita ni, ada soalan tanya saya ni, ustaz, kita ni katanya memang kena wasiat terutama ke anak-anak sebelum kita mati. Saya tanya wasiat apa? Kalau wasiat nasihat macam tadi tu, memanglah hidup ni kita nasihat dah. Lepas ayah tak ada esok ni, kamu janganlah bergaduh adik-beradik semua. Itu memanglah, kamu jagalah solat apa semua kan. Itu okey. Tapi wasiat biasanya orang sebut sebelum mati, wasiat apa? Wasiat harta. Bukan wasiat tu anytime kita boleh wasiat kan. Wasiat harta untuk dapat lepas mati. Ni tak. Wasiat harta ni ke anak-anak tak boleh. Tak boleh. Itu kena faham. Wasiat harta ni dia la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Maksud ahli waris ni mana apa? Ahli golongan yang berhak menerima harta pusaka. Termasuk anak berhak menerima harta pusaka, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris pada anak. Tak boleh. Wasiat harta tak boleh. Kau nak bagi hibah. Hibah waktu hidup. Wasiat ni maknanya pemberian kita untuk dia dapat lepas mati. Maka itu tak boleh pada anak-anak, tak boleh pada ahli waris. Itu syarat dia sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan yang kedua syarat dia, tak lebih 1/3. Orang nak wasiat ni biasa kat siapa? Anak angkat. Sebab anak angkat tak dapat harta pusaka. Anak angkat ni bagus. Anak sendiri tak bagus macam anak angkat ni. Kita sayang sungguh kan. Jadi kita pun buat sesuatu wasiat siap-siap lah. Kesian esok ni dia tak dapat apa. Kalau kita mati dia tak dapat apa anak angkat ni. Walaupun kita sayang macam mana, walaupun dia bagus macam mana pun, sebab dia bukan darah keturunan kita, dia anak angkat je kan. Jadi mana kita buat wasiat, kita mewasiatkan separuh harta kita untuk anak angkat. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Angguk ke geling? Mana satu? Tak boleh. Pasal apa? Kita habaq tadi. Paling banyak 1/3. Kalau dia wasiat separuh pun tak apa. Kita bagi kat mana? 1/3 saja. Kalau dia ada 1 juta, kita kata dia wasiat separuh, 500,000. Kita ambil 333,333 ringgit 33 sen. 1/3 saja daripada nilai 1 juta tadi. Itu je boleh bagi. Lebih tak boleh. Kecuali kalau ahli waris semua setuju, tak apalah. Ada ayah kata kalau begitu, arwah ayah kata kita bagi je lah, tak apalah. Lebih tu ke hak kita bagi kat dia lah. Boleh ahli waris setuju, tak apa, tak ada masalah lah. Tapi hakikatnya yang betul-betul berhaknya, kalau ahli waris kata tak boleh tak boleh, kena bagi 1/3 je. Walaupun wasiat kata 1/2. Sebab apa? Sebab itu had maksimal dia kan? Itu wasiat. Cerita wasiat ni wasiat lain, bukan wasiat harta. Abu Hurairah kata awsani khalili bi thalas, kekasihku Rasulullah wasiat padaku 3 perkara. Wasiat ni makna nasihat lah, titipan lah. Jangan tinggal 3 perkara ni. Apa dia? Rakaatai duha, 2 rakaat salat sunat duha. Hari-hari kita buat, tak payah banyak tuan-tuan, 2 cukup lah. Walaupun salat sunat duha ni maksimum dia kalau ikut hadis sahih 8 rakaat. Kalau ikut hadis dhaif 12 rakaat. Bolehlah yang mana pun, dhaif pun boleh pakai juga dalam fadhil amal.
Tapi tak apa hak 8, tak apa hak 12. Kita boleh maintain 2 pun jadilah. Tapi hari-hari boleh tak tuan? Boleh kalau kita tahu cara. Kadang kita tak tahu cara. Aku tak dan lah nak singgah masjid bayar Zuhur ni. Kerja banyak. Kadang-kadang aku waktu tu aku drive sana, drive ke sini, aku pula sibuk. Tuan-tuan, solat sunat boleh sembahyang atas kereta, atas motor boleh, asalkan kita sentiasa ada wudu, boleh je, tak ada masalah. Nabi SAW solat sunat atas apa? Atas unta, tak ada masalah. Oh kiblat tak apa, ke mana dia pergi pun tak apa, sunat solat sunat tak apa, tak ada masalah kan. Jadi maknanya masa kita pergi kerja apa, kita masuk ke 9 kerja, pukul 8 duduk tengah jalan lagi naik motor, pukul 8.30 solatlah siap-siap kan. Lagi dah masuk panjkat, lagi dah tak dan dah kelang kabut semua, solat atas motor. Allahu Akbar, jangan angkat tangan, tu sunat dah. Ni takbiratul ihram yang wajib tu sebut tu Allahu Akbar tu, kita kena faham yang tu. Dia angkat Allahu Akbar, angkat lagu tu kira arwah terus kono elok pintam kereta orang kan. Dia buat motor tu sebut je lah Allahu Akbar, niat hati kan main untuk duha. Betul baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Baik baca Allahu Akbar, rukuk sikit subhanallahil azim kan, rukuk sikit sami Allahu liman hamidah, atas sikit sujud Allahu Akbar, turun sikit sambil mata tengok depan, jangan sujud bawah handle tu. Sujud bawah handle tu satu lagi arwah lah kan. Sujud rendah sikit je sambil buat motor, tak ada masalah. Jadi maknanya tidak ada alasan kita tak boleh buat kalau kita tahu cara. Duk tang mana boleh buat solat sunat ni. Sebab tu kalau boleh kita sentiasa ada wudu. Itu cukup cantik. Kalau boleh kita ni sentiasa ada wudu. Kalau batal ambil. Jadikan itu kesucian itu jadi amalan kita. Bila ada wudu ni kita sentiasa berada dalam kesucian. Tuan-tuan. Jadi maknanya tak usah banyak, 2 rakaat je. 2 rakaat solat duha. Yang kedua Nabi wasiat apa ke Abu Hurairah? Abu Hurairah kata apa? Siyamu 3 ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari itu merujuk kepada kata para ulama ayyamul bid, hari-hari putih. 13, 14, 15 bulan Islam. Ataupun kalau kita tak boleh buat tu pun kita kira 3 hari setiap bulan pun okey dah. Sebab apa? Sebab 1 hari mewakili 10. Sebab ganda 10 kan? 10 kali ganda kan? 3 hari mana dia? 30. Maknanya kalau kita maintain 3 hari puasa setiap bulan, dia serupa macam kita puasa tiap setahun lah. 3 hari kira sebulan. Tiap bulan kita puasa 3 hari. 3 hari. Maknanya kita puasa sepanjang tahun. Dari sudut pahalanya maintain tu dah. Tak usah banyak sangat kan? Pasal takut buat banyak-banyak tak buat langsung. Sikit je maintain. Yang ketiga Nabi kata, ni tajuk kita ni, wa an utira qabla an arqud, untuk aku berwitir sebelum aku tidur. Jadi maknanya di situ menunjukkan witir juga boleh buat sebelum tidur. Terutamanya kata para ulama, kalau kita ni kita tak sure bangun malam ke tidak kan, kita tak pasti kita boleh bangun elok-elok ke macam mana kan, terlajak sampai ke subuh kan, jadi kita solat siap-siap sebelum kita tidur. Kita yang lebih mengenali diri kita. Itu cara yang kedua. Yang ketiga solat witir ni buat waktu bila? Ini paling afdal kau boleh buat. Nabi kata apa? Ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Nabi kata jadikan akhir solat kamu pada waktu malam dengan solat witir. Ni jenis orang yang tiap-tiap malam memang committed, bukan committed tak, committed. Pukul 4 ni 4.30 mata dia nak tidur, nak pejam tak boleh, pap celek automatik, tak payah pakai gunyam loceng, tak payah apa, sebab dia dah biasa dah. Jadi kalau kita jenis orang biasa lagu tu, kalau kita tergolong dalam golongan macam tu, alhamdulillah 4.30 kita panggil 4 witir waktu tu lah. Lepas tahajud buat penutup witir, itu yang terbaik. Sebab Nabi kata jadikan witir itu sebagai yang terakhir. Ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Jadikan akhir solat kamu pada waktu malam. Nampak? Pada waktu malam. Maknanya solat witir juga solat malam. Jadi tuan-tuan, itu solat malam tahajud dengan witir. Selain daripada maghrib insya-Allah dan ba'da kan. Selain daripada itulah. Itu solat malam.
Jadi kita bangun tengah malam tahajud juga kan. Tapi orang kita dia tak boleh tahajud saja. Sebab apa? Tahajud 5 minit tu nak buat apa senyap. Nabi SAW tahajud kadang 2 rakaat tu, rakaat pertama baca surah Baqarah. Kita qul ya Allah. Sebab tu kadang-kadang kita tambah dengan tasbih, kita tambah dengan hajat, kita tambah dengan taubat. Sebab apa? Nak bagi panjang. Nak bagi panjang. Kalau tidak satu tu pendek sangat sebab kita tak hafal. Jadi boleh juga tuan-tuan kalau kita nak baca panjang, kita buka Quran boleh boleh. Beli stand tu, mana stand? Tak ada. Sini tak ada stand. Sini semua hafal Quran duduk kepala kan. Masjid banyak kat dia tak stand depan tu kan. Tak stand depan. Kita pun beli satu tak. Baca. Panjang lah sikit 2 muka surat okey kan. Okey lah tu 2 muka surat kan. Baca. Jadi maknanya tuan-tuan, kita boleh panjang ke solat kita waktu malam. Baik. Jadi dalam solat ni tak kira solat apa pun, solat fardu ke, solat sunat ke, kena ada rukun yang 13 tu. Kita dah mengaji lama dah rukun 13 kan. 13 tu angka kalau mazhab Hambali tak silap 17. Sebab apa? Macam mana boleh lebih tak? Dia sama sebenarnya. Contohnya tamakninah tu masuk rukun ke syarat? Mazhab Syafi'i tak masuk rukun, itu syarat. Syarat dan rukun sama je, wajib juga. Cuma istilah je. Kan Hambali kata rukun, itu jadi banyak tu. Tapi saya nak ringkaskan lagi. Bukan 13 dah rukun solat ni. 3 je. Rukun solat 3 je. Tak kepala kita 3 je sebenarnya. Apa dia 3? Qalbi, qauli, fi'li. Daripada yang tu nanti kita pecahkan. Jadi nak bagi ingat pun dah. Budak-budak kalau kita ajak ada sebut-sebut 13. Allah 13. Nak terduduk dengar 13 kan. Sedangkan dia dah buat hari-hari kot. Tak susah pun. Cuma nak perincikannya. Okey, kita kata bukan 13, 3. Apa itu 3? Qalbi, qauli, fi'li. Nak tahu 3 ni solat. Solat apa pun samanya. Solat fardu pun rukun dia 3 ni. Solat sunat pun rukun dia 3 ni kena ada. Qalbi, qauli, fi'li ni kena ada. Solat apa pun samanya. Bab rukun dia tak lari. Qalbi apa? Satu je, niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan berasaskan niat. Niat itu rukun qalbi. Sebab apa? Sebab di hati. Niat ni bukan kita sebut. Sebut tu adalah lafaz. Lafaz itu berbeza pandangan di kalangan ulama. Mazhab Maliki kata tak sunat lafaz. Mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi kata sunat. Jumhur ulama kata sunat. Sunat lafaz itu sekiranya dapat mengukuhkan niat. Baru sunat lafaz. Tetapi kalau wahwa, baik tak lafaz. Ada tak? Ada tak jumpa orang was-was? Wahwa jangan lafaz. Pasal apa? Kacau orang. Salli usalli far. Oh, kacau. Cerita benar tuan-tuan. Lama dah cerita ni. Tapi saya ingat Bella. Ada seorang tu dia mengadu saya, dia kata, Ustaz, saya solat maghrib. Dulu kan solat rapat-rapat Solat rapat-rapat dekat-dekat. Ya Allah Ustaz, hari tu orang sebelah saya ni, dia usalli ni saya tak tahu puluh kali saya tak tahu. Usalli fardhu maghrib tu, saya tengah nak khusyuk nak baca Fatihah dia duk. Usalli fardhul maghrib. Usalli fardhul maghrib. Sampai saya pun terganggu dengan dia. Saya baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah pun jadi maghrib. Pasal apa? Terganggu dengan bacaan dia ni. Sebab tu kalau orang macam ni tak payah usalli. Tak payah. Sebab niat itu mahalluha fil qalbi. Niat tempatnya dalam hati. Dan niat tu makna apa? Niat tu makna qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Kehendak untuk melakukan sesuatu diikuti dengan pelaksanaannya. Sebab tu para ulama kata, waktu bila kita niat? Waktu takbiratul ihram. Sebab takbiratul ihram tu mula-mula kita masuk solat. Maknanya dalam takbiratul ihram tu niat kita memang jelas kita nak solat maghrib. Cukup lah. Solat fardu maghrib. Niat. So niat termasuklah rukun qalbi. Tak ada suara, tak ada bunyi, tak ada huruf, tak ada bahasa. Niat tu kehendak. Bila kehendak benda yang paling mudah niatlah. Tapi yang saya heran orang kita lah yang rasa paling payah niat tu. Sebab apa? Sebab dia nak baca satu-satu. Baca bukan niat. Kehendak ada bacaan tak? Kehendak. Tuan-tuan, kita datang ke masjid malam ni ada niat tak? Ada niat tak kita datang masjid? Ada kan? Kalau tak ada macam mana duduk masjid?
Baik, ada kita sebut apa tadi? Baca apa? Baca-baca apa tadi? Sahaja aku datang ke masjid pada malam ini. Ada dah sebut? Tak sebut kan? Sebab apa? Ada niat tak? Ada. Kehendak itu kita dikira niat. Bahkan kalau bertembung lafaz dengan kehendak, maka dikira kehendak mengatasi lafaz. Contoh yang saya selalu buat, nak pergi faham. Contoh, kita balik kerja tuan-tuan, lah jam dah. Dulu tak jam kan, masa PKP itu lapang jalan raya. Lepas PKP lah ni, tu dia pagi tadi pula hujan, tu dia kereta kan. Kita biasa sampai kat masjid, kita kata sampai rumah lah pukul 6, 6.30 sampai dah paling lewat. Tiba-tiba dengan jam kita sampai lalu kat masjid ni, rombang lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kata, ya Allah, hari ni lewat sungguh aku ni. Biasanya aku dah balik mandi pun semua tu kan. Tu fikir-fikir tak apalah, takkan balik mandi lambat pula maghrib ni kan. Kita pun terus masuk orang dah qamat dah. Kita ambil wuduk, masuk kita pun usalli fardul isya'i 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sembahyanglah maghrib 3 rakaat dengan tu imam. Selesai sembahyang maghrib, solat maghrib, kawan sebelah beritahu, bang, tadi abang niat isyak. Kita buat muka terkejut. Niat isyak apa? Maghrib. Saya balik kerja ni, pakai yang kerja, mana ada isyak maghrib? Saya sembahyang maghrib. Dah abang, tadi saya dengar abang niat isyak. Kita kata, dak, saya sembahyang maghrib, isyak tak masuk lagi. Ni saya balik kerja ni, maghrib. Oh, abang tak percaya ya. Tadi ni saya rakam tadi. Oh, zaman lah kan boleh rakam. Pasang balik rakaman hak recording tu. Rupanya betul kita sebut usalli fardul isya'i 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Saya nak tanya tuan-tuan, sembahyang maghrib kita sah ataupun tidak? Sah ke tak? Lah, orang confused lagi. Sah ke tak? Sah ke tak? Jawapannya sah. Pasal apa sah? Sebab dia kira niat kehendak kita mati-mati ingat maghrib. Hak mulut dia kata sasun. Mulut ni dia tak kira. Hak lafaz tak kira. Itu nampak tak bayangan tuan-tuan? Mana hak wajibnya? Hak hati kita tiada sebut apa tak? Tak sebut apa langsung. Bahkan kita sebut tu benda lain pula. Kita sebut usolli fardhu isyak lagi. Kita sebut lain terus. Tapi hak kita sebut tu tak dikira. Hak kita dikira adalah niat kita. Itu nama dia niat. Kehendak kita itu. Nampak tak? Dah masuk waktu isyak. Jadi kita bagi laluan dulu untuk azan isyak dikumandangkan. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi selepas azan isyak nanti. Kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini insyaAllah.
Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung sikit lagi sebelum saya nak tengok soalan yang ditanya, kemudian kita berhentilah solat Isyak. Iaitu yang pertama kita sebut tadi, rukun ni rukun qalbi, niat. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli ni yang kita nak kena lafaz, yang kita nak kena baca. Baca tu Imam Ghazali kata apa? Menggerakkan lidah atau bibir kita baru dibaca. Kalau kita senyap kunci mulut, itu dia tak pergi baca. Itulah hati. Hati tak kira. So 5 rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram yang kita sebut tadi. Sebut Allahu Akbar. Sebut kena betul. Jangan panjangkan Allahu Akbar, salah. Sebab Allah tu maksudnya adakah Allah Maha Besar. Makna dia lari. Begitu juga akbar tak dipanjang. Allahu Akbar. Tak boleh. Sebab maknanya berbeza. Akbar Maha Besar, tapi akbar maksudnya gendang. Jadi kena sebut bagi betul Allahu Akbar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua bacaan Fatihah. Bacaan surah Fatihah. Yang juga rukun qauli. Cuma beza sikit pandangan mazhab. Kalau mazhab Hanafi dia kata kalau solat jemaah ni imam baca Fatihah kita dengar, makmum dengar. Lepas tu imam baca surah kita dengar lagi. Sebab wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibaca Quran dengar dan diam. Maka kita dengar lagi. Tiba-tiba yang rokok kita tak nak baca Fatihah, maka Fatihah kita ditanggung oleh imam, so makmum tak perlu baca Fatihah. Itu mazhab Hanafi dalam solat jahar. Tapi mazhab Syafi'i dah. Mazhab Syafi'i kata apa? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak ada solat bagi mereka yang tak baca Fatihah. Jadi kok mana pun sunat baca, sunat wajib baca Fatihah. Sunat bagi imam lepas baca Fatihah dia berhenti zat, dia bagi ruang untuk makmum baca. Itu sunat bagi imam. Pilih lajak boleh juga. Tapi maknanya makmum kena baca Fatihah. Jadi Fatihah rukun qauli. So kena lafaz. Baca mendengarkan telinga sendiri. Telinga yang normal, bukan telinga pekak. Kalau telinga pekak 5 sah dengar pun dia tak dengar lagi. Jadi begitu. Asalkan dia menggerakkan bibir dan lidah dia kira baca. Cukup memadai. Yang ketiga tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Yang keempat selawat pada Nabi pada tahiyat akhir. Dan yang kelima bagi salam. Bagi salam yang mana? Yang sebut tu Assalamualaikum warahmatullahi. Itu hak paling tu sunat. So itu 5 rukun qauli. Selain daripada tu semua sunat. Baik baca tasbih dalam rokok, baca tasbih dalam sujud, masa i'tidal, duduk atau sujud, ni semua sunat. Sebab apa? Baca surah, baca doa iftitah, semua sunat. Hak wajib yang tadi dia, hak 5 rukun, 5. Tak kiralah sembahyang apa pun, 5 tu hak wajib. Rukun qauli. So 5 je masuk tu 6. Bila lupa 7. 7 tu rukun fi'li. Rukun fi'li hebat, berdiri betul bagi mampu. Ni cerita bab berdiri ni pun cerita panjang pula kena cerita. Buat cerita ni. Bayang tak kursi ke macam mana kan ni. Ni cerita panjang. Tak apalah, lain kali kita cerita. Berdiri bagi betul, rokok beserta tamakninah, i'tidal beserta tamakninah, sujud beserta tamakninah, duduk antara dua sujud, duduk antara sujud, kemudian duduk tahiyat akhir dan juga bagi salam. Ni tertib. Sudah 7. Berdiri betul, rokok, sujud, duduk antara sujud, duduk tahiyat akhir. Tidak tak masuk. Tertinggal tidak. Berdiri betul, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk untuk tahiyat akhir dan juga tertib. Itu 7 lah. Jadi 7 cepat 6 cepat 1 tu 13. 13 lah. Tapi ingat 3 tu dah. Ingat 3 tu rukun qalbi, qauli dan fi'li. Itu secara ringkas. Kita menerah balik tuan, kita nak bagi ingat balik. Sebab kebelakangan ni saya tengok banyak isu-isu yang timbul. Baik, ada soalan sampai, salam ustaz, syarat sah sujud tilawah atau sujud syukur di luar solat. Ini juga khilaf di kalangan ulama, terutama sujud syukur. Kita tengok orang main bola kan, skor tu dia sujud syukur tu, ada wuduk tak? Confirm tak ada wuduk. Dalam mazhab selain mazhab Syafi'i boleh sujud syukur tanpa wuduk, tapi dalam mazhab Syafi'i tak. Mazhab Syafi'i dia tak tertib bab ni, sebab sujud ni satu ibadat khusus. Jadi maknanya kena ada wuduk, tutup aurat, menghadap kiblat macam biasa. Itu dalam mazhab
Syafi'i. Lepas tu kita heran, hak main bola Arab tu salah. Ada salah kan. Liverpool kan. Kata Liverpool menang 5-0 dengan Manchester United kan. Itu. Jadi maknanya dia pun sujud, katakan sujud. Takkan dia ada wuduk tengah padang? Tak ada pun. Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu khilaf di kalangan ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kita pegang Syafi'i lah, mazhab Syafi'i lah dia lebih detail sikit. Mana ada wuduk, nak kiblat, kan? Tutup aurat gitu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Masa saya solat subuh di tahiyat akhir, saya tiba-tiba terlupa bacaan tahiyat. Terlupa. Tak baca tahiyat, betul lupa. Jadi saya pun sujud sahwi. Adakah solat saya itu sah? Sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Tahiyat akhir ni rukun ke tidak? Adakah rukun ni boleh tak tertinggal rukun boleh tampung sujud sahwi? Tak boleh. Tinggal rukun tak boleh tampung dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ni tampung untuk sunat abad sahaja. Contohnya tahiyat awal kita tinggal, tak apalah, lagi sujud sahwi lah dia tampung. Tapi kalau rukun, tahiyat akhir ni rukun, kan? Rukun tu sampai kat mana? Sampai dekat Allahumma salli Muhammad ya, sampai kat selawat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kat tu je wajib. Rukun kat situ je. Lepas pada tu sunat. Dia terlupa lepas pada tu wa ala ali Muhammad kama lupa. Kama apa? Lepas tu dia lupa. Tak apa dah. Tak apa. Sebab dia lupa tu sunat. Tapi kalau lupa daripada awal, at-tahiyyah apa? Dia tak apa, sujud sahwi ya, cover. Tak boleh cover, tuan-tuan. Tak boleh cover. Jadi maknanya solatnya tidak dikira, tidak sah, dia kena solat semula sebab dia meninggalkan rukun. Itu keadaan dia. Baik. Dua tu soalan. Dua saja soalan yang sampai kepada saya. Ada soalan lisan nak tanya? Silakan. Itu soalan WhatsApp lah. Dah, ada soalan lisan nak tanya? Ada? Tak ada? Tak ada? Clear semua? Ya. Yang tahiyat kita tu dah tak ingat tahiyat. Betul dia nak surah hadir je. Dia kena ingat juga. Mana dia tinggal rukun, maknanya rukun qauli, bila mana dia tinggal, dia kena ulang semula tahiyat tu. Bila dia ingat nanti kena solat balik. Dia batalkan dia tengok balik sembahyang balik dulu kan. Macam tu. Sebab ke mana tu rukun. Kecuali dia ni memang nyanyok total lain lah. Memang dia orang kata dah hilang kewarasan sebahagian. Memang dia lupa semua. Rakaat pun dia lupa. Orang nyanyok ni solat 4 dia solat 1 je. Sunat katanya mana? Dimaafkan. Dimaafkan sebab apa? Sebab memang dia sudah sampai peringkat yang macam tu. Itu tak apa. Macam kita ni, saya skala je lupa. Kan? Adalah sebab tu teringat benda lain. Kadang-kadang sebab teringat benda lain. Jadi kita kena perbetul balik. Kan? Ya. Kalau benda tu sekejap boleh patah balik. Benda tu sekejap. Bahkan kalau tinggal rakaat pun boleh patah balik. Nabi SAW satu ketika Zuhur ke asar tak ingat, Nabi solat 2 rakaat. Sahabat ikut, Nabi bagi salam. Sahabat bagi salam. Lepas bagi salam, sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, solat dah jadi ringkas kan? Mana mereka mana dah tahu, wahyu kan, wahyu baru kan. Nabi kita ringkas macam apa? Ada jadi 2 rakaat. 2 apa 4? Tadi Rasulullah solat 2. Rasulullah lupa. Rasulullah ajak, jom. Allahu Akbar, tambah lagi 2. Tak perlu ulang balik, tambah je lagi 2. Sudah memadai.
Tapi dengan syarat tak lama lah, tak lama. Ni pergi perkena roti canai, teh tarik apa semua, baru teringat. Ya aku sebab tak cukup lah tadi. Kena ulang balik daripada mula habis. Kena ulang balik. Kan? Sebab apa? Sebab benda tu dah berlalu lama. Lain soalan? Tak ada. Okey, tak ada, kita berhenti sekadar itu. Dan siapa yang nak maklumat lagi tentang solat, boleh baca, boleh dapatkan buku ni daripada saya. Jom sempurnakan solat kita. Yang saya bawa dari tu ada yang dah ambil dah. Okeylah, yang mana yang tak ada lagi boleh dapatkan. Begitu juga buku yang terbaru saya yang saya bawa juga hari tu, dah sebahagian sahabat yang dah beli, yang dapatkan, dan boleh dapat lagi siapa yang belum dapatkan buku Mukjizat Al-Quran untuk kita lebih mendalami Al-Quran. Mukjizat Quran dalam konteks bahasa dan juga sains. Ini buku yang terbaru saya, baru lebih kurang 2 minggu terbit. Jadi nanti lepas Isyak nanti, kalau siapa yang berhajat boleh jumpa saya untuk mendapatkan buku tersebut untuk menambah ilmu. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat kebaikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sekadar itu, apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya maaf. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.